Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, dah separuh daripada bulan Ramadan sudah berlalu daripada kita. Dan hari-hari yang berbaki daripada kita hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, yang akan kita berjumpa selepas ini, siang hari dan juga malam hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hari-hari yang berbaki daripada bulan Ramadan menjadi bahagian daripada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk mendapatkan pemberian dari Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah menjadi umat kepada Nabi yang diberikan segala bentuk pemberian dari Allah. Dan pemberian tersebut istimewa dan tidak sama seperti mana Allah berikan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Ini daripada segenap aspek, baik dari segi mukjizat yang Allah berikan kepada semua para nabi-nabi. Yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang paling teristimewa, baik dari segi umat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada seluruh para anbiya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling teristimewa. Demikian juga Allah jadikan kitab yang menjadi bekalan, wahyu yang menjadi panduan kepada umat manusia, seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Demikian ada beberapa para nabi-nabi yang lain juga diturunkan oleh Allah dalam bentuk suhuf. Suhuf ini maksudnya lembaran, dia bukan kitab. Maksudnya wahyu yang ditulis dalam lembaran, maksudnya tidak banyak macam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Idris, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan beberapa para anbiya yang lain. Maka di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan panduan dalam bentuk wahyu kepada para nabi untuk disebarkan kepada manusia. Wahyu yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah yang paling terbaik dan juga yang paling teristimewa, yaitu Al-Quranul Karim. Penurunan Al-Quranul Karim tidak sama seperti mana penurunan kitab-kitab Allah yang lain. Pernah orang-orang kafir di Mekah bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Muhammad, lima lam yunazzil alaika al-Quran jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan Quran kepada kamu jumlatan wahidah, sekaligus? Nabi bila mana sampaikan ayat Quran kepada orang-orang kafir, sedikit demi sedikit mengikut kepada kronologi ayat-ayat yang diturunkan, maka mereka tanya kepada Rasulullah, kenapa tak diturunkan Quran sekaligus macam diturunkan Taurat dan Injil? Kan senang. Soalan mereka macamlah kalau turun sekaligus mereka akan beriman semua.
tak beriman pun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab melalui salah satu ayat yang diturunkan, apa hikmah Al-Quran dijadikan penurunannya tidak seperti mana kitab Taurat dan kitab Injil yang diturunkan sekaligus, tapi Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut peristiwa-peristiwa dakwah ataupun perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 23 tahun ayat Quran diturunkan dalam tertib bukan seperti mana tertib mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Ini Quran ada dua tertib, dua penyusunan. Yang pertama namanya tertibul mushaf. Tertibul mushaf maksudnya tertib yang disusun dalam kita punya mushaf sekarang ni, daripada suratul Fatihah, Al-Baqarah sampailah surah An-Nas, 114 surah, 6.236 ayat. Ini tertib Al-Mushaf nama dia. Adapun satu lagi tertib namanya tertib An-Nuzul, tertib dari segi penurunan Al-Quran. Ini totally different, tak sama dengan tertibul mushaf, macam tak ada kaitan. Tertibul nuzul bermula daripada surah Iqra, 5 ayat yang pertama seperti mana kita semua maklum, yang hari ini kita raikan nuzulul Quran. Kemudian yang kedua yang turun, selepas turun 5 ayat pertama daripada surah Iqra, yang kedua turun bukan ayat yang ke-6 surah Iqra, yang kedua turun surah Muddathir pula. Kemudian turun surah-surah yang lain. Hari ini turun surah itu ayat sikit, besoknya turun ayat yang lain daripada surah yang lain. Ini namanya tertibun nuzul. Kenapa ada dua? Kita panggil dua cara. Kalau diturunkan Quran ikut turun Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kan senang kalau kita fikir secara logiknya lah. Yang tadinya tu setiap kali diturunkan, baginda Rasulullah akan sampaikan kepada para sahabat, sahabat akan tulis dalam bahan-bahan yang berbeza-beza. Ada yang tulis di atas batu, ada yang tulis atas pelepah kurma, ada yang tulis atas kulit haiwan. Yang tulis tu pula bukan hari-hari orang yang sama. Memang ada penulis-penulis wahyu yang dilantik oleh Nabi, namanya Kuttabul Wahyi, penulis wahyu. Antaranya Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Ini antara sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Tapi turunnya ayat Quran ini di tempat yang berbeza-beza. Ada terkadang turun waktu malam wahyu, ada terkadang turun baginda Rasulullah duduk dalam rumah tak ada orang pun, ada yang turun ketika Nabi bermusafir, ada yang turun ketika Nabi sedang duduk tahajud, ada yang turun ketika Nabi berkhutbah, ada yang turun ketika Nabi sedang memberikan peringatan kepada para sahabat, ada yang turun ketika peperangan. Jadi penulisan Al-Quran di zaman Nabi ini bukan macam kita fikir setiap kali turun Nabi kumpulkan sahabat untuk tulis, tak. Tapi ketika turunnya sesuatu ayat, siapa daripada kalangan sahabat yang ada waktu itu, Nabi akan suruh mereka untuk tulis. Lalu apa yang mereka tulis, masing-masing simpan. Jadi apa yang akan berlaku kalau dengan cara macam tu? Quran yang ditulis ini bertebaran, berteraburlah. Satu orang sahabat mungkin ada tulis beberapa ayat ketika turun wahyu, dia tulis. Yang lain pula tulis ayat yang lain mungkin. Kerana tak semua keadaan turun wahyu sahabat-sahabat yang sama yang ada. Maka
Ini cara turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah, dan Nabi perintahkan sahabat untuk tulis on the spot. Dan apa yang ditulis disimpan oleh para sahabat masing-masing, sedikit demi sedikit. Tapi hebatnya hati para sahabat Rasulullah, setiap kali turun ayat-ayat, walaupun tidak mengikut tertib yang ada hari ini, setiap kali turun Nabi akan sebutkan dha' hadhil ayah fi makan kadza wa fi surat kadza. Letakkan ayat ini di tempat sekian, di surah sekian. Jadi setelah wahyu itu dibacakan, mereka para sahabat akan hafal terus ayat tersebut. Yang dihafal bukan hanya hafal, mereka perlu letakkan ayat tu yang dihafal mengikut tempat yang Nabi suruh letak. Jadi macam mereka kena susun hafalan tu. Ini contoh, hari ini dia hafal 5 ayat daripada surah Iqra. Okeylah, setelah besok hafal surah Muddathir pula. Nanti lepas beberapa hari turun pula surah Al-Mulk. Lepas beberapa hari turun pula 5 ayat tengah daripada surah Sajadah. Lepas beberapa hari turun pula katakan surah surah Al-Waqi'ah, 5 ayat yang terakhir daripada Al-Waqi'ah. Jadi demikian cara turun Al-Quran, tertibun nuzul ni macam tu. Tapi setiap kali turun, sahabat akan disuruh oleh Nabi untuk hafal. Lalu hafalan mereka tu macam mereka boleh susun dalam hati mereka. Macam dalam hati mereka tu, macam kita kalau buat kerja dekat komputer kan ada folder kan, A, B, C dan sebagainya. Jadi dalam hati mereka tu seolah-olah ada folder, ada file. Ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, ini An-Nisa, sampailah habis. Setiap kali hafal tu mereka macam boleh susun. Oh, yang hafal hari ini sepatutnya di sini. Sehingga komplit ayat Quran diturunkan, mereka pun telah komplit hafalan Al-Quran. Demikian tertibun nuzul. Kenapa tidak diturunkan mengikut daripada Al-Fatihah sampai An-Nas? Kerana tertibul mushaf itu dibukukan, tujuannya bukan seperti mana perjalanan hidup dakwah Nabi SAW. Itu punya tujuan yang lain. Cara penyusunan Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, surah yang ditertibkan itu dimulai dengan surah-surah yang panjang. 7 surah yang panjang kan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. 7 surah yang panjang. Kemudian surah-surah yang lebih daripada 100 ayat. Kemudian surah yang kurang daripada 100 ayat. Kemudian surah-surah Al-Mufassal dipanggil. Mufassal ni surah-surah yang pendek. Adapun penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini mengikut setiap hari proses dakwah Nabi. Apa yang berlaku kepada Nabi, masalah yang baginda Rasulullah berhadapan, maka sesuai dengan masalah itu diturunkan ayat Quran. Di mana Nabi berada, maka diturunkan ayat tersebut. Contoh ketika kalau peperangan, maka diturunkan kepada Nabi ayat yang menceritakan tentang perang. Ketika bermusafir, ada ayat yang cerita tentang musafir. Ketika berhijrah, ada ayat yang diturunkan ketika hijrah Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya tentang sesuatu soalan, maka ada ayat yang diturunkan menjawab kepada soalan tersebut. Kalaulah Quran diturunkan 30 juzuk sekaligus kepada Nabi, maka baginda Rasulullah tidak akan merasa sentiasa mendapat perhatian dari Allah. Tetapi dengan turunnya Quran sedikit demi sedikit ini, Nabi merasakan sentiasa mendapat perhatian dari Allah. Macam mendapat perhatian, yakni kalau Nabi susah, datang Jibril AS, dikirim oleh Allah, ditanya khabar. Kalau Nabi berhadapan dengan sesuatu soalan yang tak boleh nak dijawab, maka Nabi tak akan jawab, akan tunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini, baginda Rasulullah akan merasa dirinya mendapat perhatian dari Allah. Satu. Yang kedua, umat pada ketika itu juga merasakan baginda Rasulullah tidak boleh untuk dipermainkan. Apa sahaja pun yang mereka nak tanya soalan, pasti akan ada wahyu yang akan menjawab kalau Nabi tak jawab.
Pernah satu hari orang-orang Yahudi saja nak test Nabi. Mereka nak tanya soalan yang tak ada satu orang pun tahu jawapan tersebut kecuali Rasulullah, kecuali orang-orang Yahudi dia yang tahu. Bani Israel dia yang tahu tentang jawapan kepada soalan ini, tak ada orang lain tahu. Lalu mereka nak test Rasulullah. Mereka datang kepada Nabi, katanya, ya Muhammad, tahukah kamu tentang kisah satu kumpulan pemuda yang pernah ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun? Cerita siapa ni? Ashabul Kahfi. Kemudian mereka tanya lagi, dan tahukah kamu tentang kisah satu orang raja yang pernah berkuasa di atas muka bumi, kuasanya, pemerintahannya daripada timur sampai ke barat, iaitu tentang Dzulqarnain. Maka waktu itu baginda Rasulullah belum tahu jawapannya, dan Nabi tak jawab. Kata Nabi, besok aku akan jawab. Kerana setiap apapun soalan yang ditanya, mustahil Nabi takkan jawab. Nabi akan jawab. Hanya sahaja jawapan Nabi tadi mungkin akan dijawab on the spot, atau tunggu turun wahyu, turun ayat Quran, Allah jawabkan. Jadi proses penurunan Al-Quran dengan cara sedikit demi sedikit membantu menguatkan dakwah Rasulullah. Setiap kali orang nak datang tes ilmu Nabi, maka Allah bantu Nabi dengan turunkan ayat Al-Quran on the spot. Maka dengan itu mereka akan rasa Muhammad ini tak boleh dibuat main. Tapi dalam soalan tadi Nabi kata besok Nabi akan jawab. Orang-orang Bani Israel pun tunggu. Besok baginda Rasulullah tak jawab pun. Nabi tak keluar rumah. Hari kedua Nabi tetap lagi tak keluar rumah. Sampai 3 hari mereka tunggu, tengok Rasulullah tak keluar rumah. Lalu mereka dah mula untuk mengatakan, tengok Muhammad, dia kata besok nak jawab. Dah 3 hari kita tunggu, dia tak keluar rumah pun. Jadi mereka seronok sebab mereka seolah-olah dah berjaya bertanya satu soalan yang macam nak, apa kita panggil, macam nak kenakan Nabi. Ini satu-satu keadaan di mana baginda Rasulullah tunggu wahyu turun, tapi wahyu lama tak, beberapa hari baru diturunkan. Sekali je pernah berlaku. Kenapa demikian? Sedangkan pada keadaan-keadaan yang lain, setiap kali ada sesuatu soalan kepada Nabi, waktu itu juga Jibril akan turunkan ayat Quran untuk bantu Nabi jawab. Tapi ketika itu sekali saja Allah tangguhkan selama beberapa hari. Kerana waktu itu untuk diberikan pengajaran. Nabi sebutkan apa? Aku akan jawab besok. Tapi besok tak turun wahyu. Selepas 3 hari baru turun wahyu. Allah turunkan dulu sebelum jawab tentang Ashabul Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an taqulu insyaallah. Janganlah engkau ya Muhammad Rasulullah menyebutkan besok aku akan buat sesuatu, besok aku akan cakap sesuatu, kecuali didahulukanlah dengan ucapan insyaallah. Jadi ketika itu Allah lambatkan untuk menjawab soalan tadi dengan wahyu, supaya turunnya satu pensyariatan, iaitu pensyariatan menyebut insya-Allah. Jadi kalau tak berlaku keadaan itu kepada Nabi, sampai hari ini kita pun tak akan terpelajar menyebut insya-Allah. Lepas tu diturunkan suratul Kahfi. Tak cukup dengan suratul Kahfi yang menceritakan secara detail tentang kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 300 tahun. Allah tambahkan lagi kepada baginda Rasulullah, diturunkan ayat Quran menceritakan tentang satu ilmu yang orang Yahudi pun tak tahu. Tadi mereka datang tanya soalan,
dengan ilmu yang mereka saja tahu? Nabi jawab. Dan tak cukup dengan itu, Allah tambahkan lagi tentang satu kisah seorang lelaki yang diceritakan dalam suratul Baqarah. Satu orang lelaki daripada Bani Israel dulu yang bukan ditidurkan, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Apa ayat tu? Marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha. Satu orang lelaki daripada kalangan Bani Israel dalam ketika bermusafir naik keldai. Ketika dia musafir, dia nampak ada satu kampung yang berlaku runtuhan, gempa bumi, dan semua penduduk kampung tu mati. Bangunan-bangunan yang runtuh, rumah-rumah yang runtuh, orang-orang kampung pun mati. Jadi bila dia nampak banyak orang mati, dia tanya kepada Allah, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Ya Allah, macam mana kau akan hidupkan balik orang yang mati semua ni? Soalan yang ditanya oleh lelaki ni bukan kerana dia tak beriman kepada Allah bahawa Allah mampu hidupkan orang yang mati, tak. Macam juga soalan Nabi Ibrahim dulu kan. Nabi Ibrahim pun pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, macam mana kau akan hidupkan orang yang mati? Maka Allah sebut apa kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, kau tangkap seekor burung, sembelih burung tadi, belahkan burung tadi jadi 4 bahagian, maka letakkan setiap bahagian burung tu di setiap gunung-gunung. Kau duduk di tengah-tengah, panggil burung tu. Itu burung yang telah dibelah-belah badannya, masing-masing datang bercantum balik jadi burung yang berterbangan seperti biasa ketika Nabi Ibrahim panggil. Kata Allah, macam inilah aku akan hidupkan orang yang dah mati nanti di hari akhirat. Lelaki ini pun tanya dengan soalan yang sama. Maka apa Allah tunjukkan kepada lelaki ini? Fa'amatahu Allah mi'ata 'amin. Dimatikan lelaki ini selama 100 tahun. Orang-orang Yahudi Bani Israel di Madinah bila dengar kisah ini terkejut mereka. Kami ingatkanlah cerita Ashabul Kahfi, cerita yang paling rare lah, cerita yang paling the best story yang ada disimpan oleh orang Bani Israel. 300 tahun ditidurkan oleh Allah, kemudian dibangunkan. Memanglah cerita karamah, cerita yang luar biasa. Tapi Allah ceritakan, tambahkan kepada Nabi cerita yang lagi hebat. Ini bukan orang yang ditidurkan, dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dihidupkan balik. Dan lelaki ini nampak sendiri depan mata macam mana Allah bangkitkan keldai dia yang dah hancur depan mata dia, tinggal tulang-tulang. Maka Allah nampakkan depan mata setelah dia bangkit. Allah suruh tengok dia punya keldai. Fanzur ila himarika, tengok kau punya keldai, macam mana Allah bangkitkan daripada daging atau kulit yang telah dimakan, diurai oleh tanah. Maka depan mata dia, bumi yang telah makan semua jasad keldai tadi, keluarkan balik depan mata dia. Bungkus balik tulang tu dengan kulit, dengan daging, hidup balik jadi seekor keldai yang sempurna. Kata Allah, macam inilah aku akan hidupkan orang yang mati di hari akhirat, di hari kiamat. Jadi yang saya nak sebutkan di sini, bila mana turunnya ayat Al-Quran mengikut jalan dakwah baginda Rasulullah akan lebih kuatkan pandangan umat pada ketika itu terhadap Nabi, dan lebih membantu dakwah baginda Rasulullah. Setiap kali ditanya tentang sesuatu soalan, akan ada jawapan daripada wahyu Allah untuk bantu baginda Rasulullah menjawab soalan tersebut. Demikian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi. Allah jadikan penurunan wahyu kepada baginda Rasulullah juga dengan cara yang istimewa, sebagai menunjukkan kepada umat manusia bahawa yang diberikan kepada baginda Rasulullah adalah sesuatu yang special, sesuatu yang istimewa, tidak seperti mana yang diberikan kepada para nabi dan para rasul yang lain. Setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, barulah Al-Quran dihimpunkan dalam kertas, ditulis balik dalam kertas setelah wafatnya Rasulullah. Yakni ketika Nabi masih lagi hidup, belum lagi ditulis dalam kertas. Kenapa? Sebab tak boleh nak dihimpunkan, kerana selagi baginda Rasulullah masih lagi hidup, selagi itu akan turun wahyu.
Jadi ketika wafatnya Nabi, maka berarti sudah tidak lagi turun ayat Al-Quran. Sebab tu ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan sebelum kewafatan Rasul SAW, ayat-ayat tersebut banyak menyentuh tentang gambaran isyarat dari Allah bahawa dakwah Nabi Muhammad akan berakhir. Antara ayat yang diturunkan ketika Hajjatul Wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami telah sempurnakan agama engkau ya Muhammad Rasulullah. Wa akmaltu lakum alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi bila turun ayat ini, Allah Ta'ala memuji Rasulullah, hari ini kami telah sempurnakan agama kamu untuk kamu ya Muhammad Rasulullah, dan telah sempurnakan nikmat yang aku nak berikan kepada kamu. Jadi semua Allah puji Nabi. Sahabat seronok bila dengar ayat-ayat yang memuji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar seorang je menangis. Kerana Sayyidina Abu Bakar seorang yang faham di sebalik ayat ini Allah Ta'ala sudah berikan isyarat bahawa kalaulah Allah telah memuji, telah sempurnakan agama ini dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan sampai dah tak lama lagi waktu di mana baginda Rasulullah akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian setelah turunnya ayat-ayat yang terakhir, maka setelah wafatnya Nabi pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barulah Al-Quran itu dihimpunkan, ditulis dalam mushaf, ditulis dalam kertas, dihimpunkan dan dinamakan sebagai Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar ini dia dikumpulkan dengan 7 jenis bahasa Arab. Quran ini diturunkan dengan 7 jenis bahasa Arab. Maksudnya boleh dibaca dengan 7 lahjah Arab. Ada perkataan-perkataan yang boleh bertukar-tukar dengan bahasa Arabnya. Demikian penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar dengan 7 jenis bahasa Arab. Tujuannya kenapa? Macam mana boleh datang idea mengumpulkan Quran? Kerana pada zaman Sayyidina Abu Bakar berlaku satu peperangan namanya peperangan Al-Yamamah. Dalam peperangan ini 70 orang para sahabat yang hafal Quran syahid. Jadi ramainya sahabat yang hafal Quran yang syahid merisaukan mereka bahawa Quran ini risau tak sampai kepada generasi akan datang. Maka datanglah idea untuk mengumpulkan Quran, disalin balik Al-Quran, dikumpulkan dalam satu mushaf, namanya Mushaf Abu Bakar. Ianya berterusan sampai ke zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Uthman, bila makin ramai orang masuk Islam, makin ramai orang yang bukan Arab masuk Islam, banyak pula orang yang salah dalam membaca Quran kerana menggunakan 7 jenis bahasa Arab. Yang ini dengar ayat yang disampaikan dengan perkataan macam ni, yang itu pula dengar perkataan lain, walhal semuanya betul. Tapi bila sahabat Rasulullah yang bertebaran menyampaikan agama Islam, membacakan Quran dengan apa yang mereka dengar daripada Nabi, berlaku pertelingkahan, macam berlaku salah menyalahkan daripada kalangan umat Islam siapa punya bacaan yang paling betul. Walhal semuanya betul pun, maka Sayyidina Uthman waktu itu buat satu lagi ijtihad untuk tulis balik Al-Quran dengan satu lagi kaedah. Lalu terhasillah Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani ini apa lainnya dengan Mushaf Abu Bakar? Mushaf Uthmani ini hanya menggunakan, mengekalkan bahasa Arab Quraisy, 6 lagi bahasa dibuang. Jadi Quran yang ada pada kita sekarang adalah Quran yang hanya menggunakan bahasa Arab Quraisy. Jadi senang untuk semua orang baca. Namanya Mushaf Uthmani. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Uthman, dan Al-Quran yang dihimpunkan pada ketika itu masih lagi tidak ada titik dan baris. Yang ada hanya tulisannya sahaja, tak ada titik, tak ada baris. Kalau baca Alif Lam Mim, pernah tengok dalam Google pun banyak helaian Mushaf Uthmani, banyak. Kita kalau tengok pun, kita pun mungkin tak terbaca kita. Kalau tulis Alif Lam Mim, tak tahu ini Alif Lam Mim nak baca Alif Lam Mim atau nak baca Alam.
Sebab dua-dua sama. Alif Lam Mim. Al-Baqarah pun Alif Lam Mim, Alam Nashrah pun Alif Lam Mim juga. Pada zaman Sayyidina Ali baru diletakkan titik dan juga baris kepada Quran. Demikian Quran dihimpunkan dan ditulis balik, dan kekallah Al-Quran sampai ke hari kita ini. Al-Quran apa kaitannya dengan 17 Ramadan yang kita raikan hari ini? Dalam penurunan Al-Quran, dalam ayatul Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan 3 ayat, di mana ketiga-tiga ayat ini memberikan maksud yang sama, yaitu ayat pertama, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Tiga-tiga ayat ini membawa maksud yang sama, yaitu Quran yang diturunkan pada Lailatul Qadar. Dalam ayat yang saya baca, ketiga-tiga ayat tadi menggunakan perkataan anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang ketiga, syahrul ramadhan allazi unzila. Perkataan anzala dan unzila dalam bahasa Arab maksudnya ialah diturunkan sekaligus. Jadi yang dimaksudkan diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar itu adalah penurunan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang pertama. Sekaligus 30 juzuk turun. Itulah yang berlaku pada Lailatul Qadar. Kemudian daripada Baitul Izzah turun sedikit demi sedikit kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ini secara terpisah-pisah. Maka inilah yang disebutkan dalam satu lagi ayat, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami jadikan penurunan Al-Quran ini nazzalnahu, kami turunkan sedikit demi sedikit. Jadi ayat ini menunjukkan Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Ini kalau terjemahan antara dua perkataan ni, kalau kita buka dalam terjemahan Quran, dia sama-sama akan tulis turun Quran. Tapi dalam bahasa Arab ada lain maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab anzala itu maksudnya turun sekaligus. Kalau nazzala turun sedikit demi sedikit. Jadi yang diturunkan secara sekaligus ini berlaku pada Lailatul Qadar yang kita raikan sekarang 17 Ramadan. Ini penurunan yang mana pula? Sebab yang diturunkan kepada Nabi dalam yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu pada Lailatul Qadar, turun sekaligus. Yang kita raikan pada 17 Ramadan menurut kebanyakan ahli tafsir adalah merujuk kepada ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, yaitu 5 ayat pertama daripada surah Iqra. Ini berlaku pada 17 Ramadan. Yang kita raikan nuzulul Quran adalah turunnya 5 ayat pertama daripada surah Iqra. Ini yang kita raikan pada 17 Ramadan. Baginda Rasulullah, kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika turunnya 5 ayat pertama daripada surah Iqra, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali berulang-alik daripada rumahnya ke Gua Hira, berulang-alik, dan selama 40 hari Nabi berulang-alik. Nabi buat apa di situ? Beribadah kepada Allah, mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah pada hari 17 Ramadan, malaikat Jibril datang dan membacakan kepada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang seringkali kita dengarkan. Diulang kali yang ketiga dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini
kali pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril dalam rupa seorang lelaki waktu itu. Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Kemudian kali yang kedua Jibril datang kepada Nabi, waktu itu baginda Rasulullah nampak Jibril dalam rupanya yang asal. Setelah beberapa hari turun surah Iqra, maka satu hari Nabi ketika keluar daripada rumah nampak Jibril di antara langit dan bumi. Kata baginda Rasulullah, aku nampak Jibril duduk antara langit dan bumi, dan walahu, bagi Jibril situmi'ah ajnihah, ada 600 sayap. Satu sayapnya dibuka tertutup bumi. Ini saiz malaikat Jibril. Dan kata Nabi, aku nampak Jibril duduk antara langit dan bumi. Ini kali pertama baginda Rasulullah nampak Jibril dalam rupanya yang asal. Kebanyakan ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah turunkan wahyu, Jibril akan datang dalam rupa seorang lelaki dan datang dalam rupa yang kemas. Makanya para sahabat waktu itu ketika Jibril alaihissalam datang dalam rupa seperti ini, mereka berpeluang tengok. Tapi kalau datang dalam rupa yang asal, sahabat tak nampak, Rasulullah je nampak. Kalau datang dalam rupa seorang lelaki yang handsome tadi, sahabat pun nampak. Jadi beruntung para sahabat Nabi SAW yang banyak kali pernah nampak Jibril AS depan mata, walaupun Jibril datang dalam rupa seorang lelaki. Melihat malaikat Jibril, kita pun dapat lihat malaikat juga, tapi malaikat Israel lah. Malaikat Israel insya-Allah semua orang nampak. Malaikat Jibril tak semua orang lah. Ada orang-orang yang teristimewa yang boleh nampak malaikat Jibril, tapi malaikat Israel insya-Allah semua orang akan nampak. Demikian ayat pertama yang diturunkan daripada surah Iqra menjadi panduan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran diturunkan selama 23 tahun sebagai mukjizat yang teragung kepada baginda Rasulullah. Setiap kali turun ayat Quran, Nabi akan bacakan kepada para sahabat dan Nabi akan terangkan maksudnya. Ini yang disebutkan dalam ayat, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Rasulullah az-zikra Al-Quran supaya litubayyina lin-nas, supaya kamu akan terangkan makna Al-Quran tersebut kepada manusia. Jadi Nabi bukan hanya bacakan Quran kemudian minta para sahabat pandai-pandailah kamu faham maksud Quran. Tak. Para sahabat walaupun mereka ni orang-orang Quraisy, daripada kalangan mereka pun baginda Rasulullah tetap memberikan faham tentang makna ayat Quran. Nak bagi tahu di sini, Al-Quran tak boleh difaham dengan logik akal. Kerana kalau kita semata-mata membaca Quran dengan terjemahan, itu hanya secara maksud, secara general saja yang kita tahu. Tapi kandungan kepada maksud ayat Quran secara terperinci kita tidak akan tahu kecuali setelah membaca tafsirul Quran. Jadi ada beza antara terjemahan Quran dengan tafsir Quran. Banyak orang confuse. Terjemahan maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim, ba itu apa maksudnya? Bismillah ayat yang keberapa? Berapa banyak kali dalam Quran berulang perkataan Bismillahirrahmanirrahim? Bila diturunkan surah Al-Fatihah itu, bila diturunkan suratul Fatihah, adakah surah Makki atau Madani? Diturunkan ketika baginda Rasulullah berada dalam keadaan apa? Apa maksudnya? Ada nasikh atau mansukh atau tidak? Jadi perbahasan yang detail seperti ini namanya tafsir. Jadi memahami Al-Quran tak boleh hanya dengan bergantung kepada terjemahan. Kerana kalau terjemahan semata-mata yang dijadikan sebagai pegangan, maka ramai orang yang akan tersalah di dalam memahami kandungan teks Al-Quran. Ada banyak kumpulan-kumpulan yang muncul dalam agama kita
membawa idea-idea yang pelik-pelik, dan mereka juga berhujah dengan Al-Quran. Dahulu ada satu kumpulan Islam yang muncul dengan pegangan atau idea bahawa kita ini solat satu hari 3 waktu sahaja, bukan 5 waktu. Kerana dalam Quran yang hanya mention solat 3 waktu: fajar, solat malam, solat asar. Zuhur tak ada, maghrib tak ada. Ada kumpulan yang mendakwa demikian, dan hujah mereka adalah Al-Quran. Dan memang pun ayat Quran ada 3 waktu je. Ada pula satu kumpulan lain yang muncul dengan membawa idea bahawa minum arak hanya diharamkan ketika nak pergi solat. Selain daripada waktu solat, nak minum arak boleh, tak ada masalah. Mereka juga berhujah dengan ayat Al-Quran. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Maksudnya kalau kamu bukan nak solat, boleh mabuk, tak ada masalah. Gunakan ayat Quran. Ada lagi kumpulan lain pula yang muncul mengatakan bahawa kita ini yang diharamkan hanya memakan daging babi, tapi selain daripada dagingnya boleh dimakan, tak ada masalah. Nak buat sup tulang boleh. Lepas tarawih morih nak buat sup tulang boleh. Yang tak boleh dagingnya. Buktinya apa? Dibacakan ayat Quran. Nak bantah macam mana ayat Quran yang sebut? Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu untuk memakan bangkai, darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Hai, jelas katanya. Ini Al-Quran, wahyu dari Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran yang diharamkan dagingnya. Nak buat sup tulang, okey. Ada kumpulan yang dakwa macam tu. Ada kumpulan juga yang mendakwa orang perempuan yang kematian suami, iddahnya adalah 1 tahun. Memang ada ayat dalam Quran, orang perempuan yang kematian suami iddahnya 1 tahun. Semua kumpulan-kumpulan yang bawa idea yang macam-macam ini, semuanya diambil daripada Quran. Dia bukan ambil daripada kitab Hindu ke kitab Buddha, tak. Ambil daripada Quran. Tapi salahnya di mana? Dia faham dengan logik akal dia sendiri. Dia menghukum apa yang dia faham maksud Quran, itulah maksud wahyu yang Allah nak sampaikan kepada manusia, tanpa meletakkan pertimbangan yang betul. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, baginda Rasulullah sendiri disuruh oleh Allah setelah membacakan Al-Quran, litubayyina linnas, untuk terangkan kepada manusia apa maksud. Suruh diterangkan, ini maksudnya macam ni. Kerana ada ayat-ayat Quran yang diturunkan pada awalnya syariatnya seperti yang ditetapkan, kemudian diturunkan surah yang lain, ayat yang lain memansuhkan syariat tersebut. Seperti contoh ayat yang cerita tentang minum arak, dilarang minum arak pada awalnya, memang ketika solat je, pada awalnya macam tu. Kan proses pengharaman arak ni kan step by step. Awalnya diharamkan ketika nak salat je. Lepas beberapa ketika baru diharamkan secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Maka diharamkan secara total. Dua-dua ayat ada dalam Quran. Hari ini kita buka, dah boleh nampak. Ada ayat yang mengharamkan secara total, ada ayat yang mengharamkan waktu solat. Kalau ada orang fikir, kalau macam tu aku pilih yang ni lah, sama-sama Al-Quran. Dalam hal orang perempuan yang kematian suami, ada ayat Quran yang kata orang perempuan kematian suami iddahnya 1 tahun. Ada yang kata walil mutawaffa anha zawjaha fa iddatuha 4 ashhurin wa ashra. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada ayat yang sama, ayat Quran juga. Takkan nak kata ini betul, ini tak betul. Dua-dua ayat Quran. Masalahnya bukan mana betul, mana yang tak betul. Masalahnya kau punya kepala otak yang tak betul.
kerana tak faham bahawa penurunan Al-Quran ini ada nasikh dan mansukh. Itu sebab kita kena mengaji tafsir untuk memahami Quran, bukan membaca terjemahan semata-mata. Kena baca tafsir, kena ikut pengajian tafsir Quran. Itu tafsir maksudnya macam tafsir Ibn Kathir, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Al-Baghawi dan sebagainya. Maka di situ akan diterangkan detail apa maksud ayat ni. La taqrabus salata wa antum sukara, apa maksudnya? Itu iddah perempuan kematian suami, apa maksudnya? Itu pada awalnya macam tu. Solat menghadap ke Masjidil Aqsa pun ada dalam Quran, menghadap ke Masjidil Haram pun ada dalam Quran. Adakah orang yang baca terjemahan dia boleh pilih nak solat menghadap ke mana? Tak boleh. Kerana ayat yang menceritakan suruhan untuk solat menghadap ke Al-Aqsa itu dimansuhkan dengan turunnya ayat satu lagi. Jadi dengan baca tafsir baru kita boleh faham di sana maksud sebenar daripada Al-Quranul Karim. Demikian hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan kepada umat dan akan kekal sampai hari kiamat. Takkan mampu untuk sesiapa pun memisongkan satu daripada ayat Quran. Seperti mana orang-orang Yahudi yang telah mengubah isi kandungan kitab Taurat dan kitab Injil, tak ada seorang pun yang akan mampu untuk mengubah isi kandungan Quran, kerana Quran ini dijamin oleh Allah akan pelihara sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rahmat Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui Al-Quran. Kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui diturunkan Al-Quran, dengan diberikan kepada kita pahala dari segenap aspek bila mana kita bermuamalah dengan Quran. Melihat sahaja mushaf Quran dengan pandangan keagungan, pandangan ta'zim, Allah sudah berikan pahala kepada kita. Pegang Quran sudah diberikan pahala. Membaca Quran, setiap satu huruf daripada Quran diberikan pahala 30 kali ganda, 10 kali ganda. Nabi sebutkan Alif Lam Mim itu alifun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu daripada huruf Quran akan diberikan pahala 10 kali ganda. Ini bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, gandaan pahala yang Allah berikan kepada pembaca Quran. Dan bukan hanya pahala itu kembali kepada dirinya, tapi pahala bacaan Quran akan juga menjadi syafaat kepadanya di hari kiamat nanti, di kuburnya, termasuk kepada orang tuanya juga akan mendapatkan faedah daripada seseorang anak yang membaca Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini boleh dibaca oleh sesiapa pun daripada kalangan umat, boleh dihafal oleh sesiapa pun. Yang penting dihafal atau dibaca dengan cara yang betul. Semua orang pun boleh baca Quran, semua orang pun boleh hafal Quran. Hanya tinggal lagi boleh hafal banyak atau boleh hafal sikit. Kita Masya Allah Tabarakallah, dengan ketibaan bulan Ramadan ini pasti kita telah didekatkan dengan Quran. Kalau mungkin kat rumah kita tu jarang-jarang kita pegang mushaf Quran, datangnya bulan Ramadan kita dah rajin-rajin dah nak pegang Quran yang dah berhabuk tu. Dah rajin-rajin dah tadarus Quran. Banyak aktiviti-aktiviti tadarus yang kita ikut. Jangan tidur terus. Biar banyak tadarus, jangan tidur terus. Subhanallah. Ada satu orang wanita di zaman dahulu, di zaman satu orang imam besar namanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Wanita ini 40 tahun tak pernah keluar daripada mulutnya kecuali ayat Quran. Tak pernah bercakap satu patah pun, tak pernah jawab satu soalan pun daripada sesiapa yang bertanya. Apapun yang ditanya oleh orang, apapun yang dia nak cakap dengan orang, semuanya akan dibacakan ayat Quran. Seolah-olah Al-Quran ini boleh komplitkan hidup dia 40 tahun. Apa saja hajatnya, orang tanya soalan apapun,
Dia punya jawab dengan ayat Quran. Subhanallah, mukjizatnya Quran. Ada satu kisah seorang perempuan di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak, seorang imam yang sangat agung pada zaman tabi'in dulu. Kata beliau, satu hari aku keluar pergi haji. Dalam musafir aku nak pergi haji, dalam perjalanan aku ketika mana musafir tu ternampak satu orang perempuan duduk di tengah-tengah padang pasir. Perempuan tu pakai khimar. Khimar ni macam telekung lah, telekung besar macam tu. Nampak dia duduk sorang-sorang di tengah-tengah jalan. Lalu kata Imam Abdullah bin Mubarak, aku pun berikan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Perempuan tadi jawab, katanya, Salamun qawlam ya Rabbir Rahim. Dijawab dengan ayat Quran. Abdullah bin Mubarak tanya, Yarhamukillah, ma tasna'ina fi hadzal makan? Moga Allah rahmati engkau wahai wanita, apa yang kau buat di tengah-tengah jalan macam ni? Faqalat, perempuan itu menjawab, wa may yudlilillah fala hadiyalah. Orang yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan jumpa jalan yang benar. Maka kata Abdullah bin Mubarak, aku faham bahawa perempuan ini nak bagi tahu dia sesat jalan, tapi dijawab dengan Al-Quran. Abdullah bin Mubarak tanya, kamu nak pergi mana? Kata perempuan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata Abdullah bin Mubarak, aku faham daripada jawapan perempuan tadi, dia baru balik daripada Masjidil Haram, yakni baru balik daripada haji. Sekarang dia nak menuju ke Masjidil Aqsa, ke Palestin. Yakni perempuan ni orang Palestin, tapi jawabnya dengan ayat Quran. Kata Abdullah bin Mubarak, kamu dah berapa lama duduk di sini? Kata perempuan tadi, Thalatha layalin sawiyya. Ayat daripada kisah Sayyidatina Maryam, 3 hari 3 malam. Ditanya lagi, aku tak nampak pun kamu ada makan dan ada minum. Kalau kata 3 hari di sini, tak nampak pun kamu berdiri sebatang kara macam ni, tak ada apa-apa bekalan makan pun. Kata perempuan tu, huwa yut'imuni wa yusqin. Ayat juga cerita tentang Sayyidatina Maryam, Allah lah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadaku. Abdullah bin Mubarak tanya lagi, jadi kamu berwuduk pakai apa? Dah 3 hari kat sini kamu berwuduk pakai apa? Kata perempuan tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat Quran yang menceritakan tentang tayammum. Kalau tak ada air untuk bertayammum, kalau tak ada air untuk berwuduk, fatayammamu, maka bertayammumlah. Kemudian Abdullah bin Mubarak tanya kepada perempuan tu, aku ni ada bawa sikit makanan, kamu nak tak makan? Perempuan tu jawab, summa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa kamu sampai ke malam. Maka Abdullah bin Mubarak faham kalau perempuan ini sedang berpuasa. Abdullah bin Mubarak tanya, tapi sekarang bukan bulan Ramadan untuk kamu berpuasa? Perempuan tu jawab, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Orang yang berpuasa sunat, maka dia adalah tanda dia betul-betul bersyukur kepada Allah. Semuanya dijawab dengan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mubarak, kamu ni kan sekarang dalam keadaan musafir, kan ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Kenapa nak terus puasa? Kamu boleh saja untuk makan dan minum. Perempuan tu menjawab, katanya, wa antasumu khairul lakum. Ayat yang ceritakan tentang orang musafir ketika berpuasa, boleh untuk berbuka puasa, tapi Allah sebut lagi lepas tu, wa antasumu khairul lakum. Orang musafir ni kalau dikomplitkan puasa itu lebih baik. Kemudian Abdullah bin Mubarak turunkan dia punya unta. Dia pun persilakan perempuan tadi tu untuk naik ke untanya. Lalu perempuan itu sebelum naik katanya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan ya Muhammad Rasulullah kepada orang-orang lelaki daripada kalangan orang beriman untuk tundukkan pandangan. Jadi Abdullah bin Mubarak pun toleh belakang.
Kerana perempuan itu berikan isyarat, jangan tengoklah kalau dia nak naik onta, mungkin akan panjat, akan terangkat kain, nampak kaki dan sebagainya. Abdullah bin Mubarak pun toleh ke belakang. Ketika nak naik onta tadi tak nak bergerak, maka perempuan itu pun membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Onta tadi pun bergerak. Kemudian dalam perjalanan Imam Abdullah bin Mubarak yang pegang tali onta dia berjalan, perempuan tu duduk atas onta, Imam Abdullah bin Mubarak jalan depan tanpa toleh ke belakang. Dia tanya lagi, kamu ni dah berkahwin ke? Kata perempuan tu, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya soalan yang mana akan menyusahkan kamu dan tak ada manfaat untuk kamu. Buat apa kamu nak tanya budak kahwin ke belum? Lebih kurang macam itulah. Kalau kita mungkin jawab, jaga kain sendirilah, jangan jaga kain tepi kain orang. Tapi wanita ni menjawab dengan ayat Al-Quran. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, aku terus diam, tak berkata apa-apa, sehinggalah aku jumpa satu kafilah, satu rombongan. Yang ni rombongan itu yang mungkin perempuan ni tertinggal tadi. Orang zaman dulu kalau musafir naik onta, orang perempuan ni diletakkan di atas satu macam petak pelana atas onta dan ditutup semua. Tak nampak, orang luar tak nampak, yang bawa kendali onta tu pun tak nampak. Jadi bila sampai ke tempat-tempat yang mereka nak berehat, orang yang akan mengendali onta tu biasanya lelaki lah, walaupun di atasnya duduk perempuan, tapi tertutup semua. Yang pegang tali kendali onta tu setelah turunkan onta, setelah tundukkan onta tu, dia akan pergi jauh. Jadi perempuan akan turun, mungkin untuk makan, minum, qada hajat, apa sebagainya. Kemudian akan naik, diberikan masa lah, akan naik, dan baru tukang tarik onta tu datang, tarik onta dan terus jalan. Itulah juga waktu ketika mana Siti Aisyah dulu pernah tertinggal rombongan dengan Rasulullah, kan? Siti Aisyah tertinggal rombongan, maka yang bawa onta tadi dia tak perasan kalau Siti Aisyah belum naik lagi. Dia pun tarik onta dah pergi dah dengan rombongan Rasulullah. Siti Aisyah duduk sorang-sorang. Sehingga datang seorang sahabat bernama Sufyan. Dia pun nampak Siti Aisyah sorang-sorang dekat tengah-tengah padang pasir. Lalu dia naikkan Siti Aisyah di ontanya, dia pun berjalan sampai ke Madinah. Orang-orang sampai ke Madinah, orang-orang munafik fitnah Siti Aisyah. Jadi perempuan tadi yang duduk dalam pelana unta tadi tu, kemudian dia pun bila nampak ada satu kafilah rombongan, Imam Abdullah bin Mubarak tanya kepada perempuan tadi dengan bertanya, adakah di sini dalam rombongan ini mungkin ada kamu punya waris atau siapa-siapa? Ni perempuan ni dah berusia lah. Kalau ada, boleh tak aku tahu anak-anak kamu atau waris kamu yang mungkin aku boleh pergi cari, ditanya dekat kumpulan ini, ada tak nama fulan bin fulan untuk kenal pasti kalau betul ini rombongan yang kamu tertinggal. Maka perempuan tadi menjawab dengan mengatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Iaitu perempuan tadi menjawab bahawa ada 3 orang anak lelaki dia. Kalau betul ini rombongan dia, maka ada 3 orang anak lelaki dia. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Musa, yang ketiga Yahya. 3-3 dibacakan Quran. Maka Imam Abdullah bin Mubarak pun pergi kepada rombongan tadi, tanya, ada tak adik-beradik di sini yang bernama Ibrahim, Musa dengan Yahya? Maka keluar 3 orang anak. Beritahu, ya kami. Katanya ibu kamu ada di sana. Mereka pun dapatkan ibunya. Kemudian anak-anak 3 orang tadi jamu makan kepada Imam Abdullah bin Mubarak yang berkhidmat kepada ibunya. Kata Abdullah bin Mubarak kepada anak-anak tadi, boleh tak kamu bagi tahu kenapa kamu punya ibu ni setiap soalan yang aku tanya dia takkan jawab macam orang biasa, dia jawab dengan Al-Quran.
Anak-anak tadi beritahu katanya, beginilah ibu kami selama 40 tahun tak pernah keluar daripada mulutnya kecuali ayat Quran. 40 tahun hidup menjawab semua orang tanya, semuanya dijawab. Berurusan dengan anak-anak semuanya berurusan. Tapi setiap apapun ditanya dijawab dengan ayatul Quran. Subhanallah. Demikian mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi asbab kepada kemuliaan kita, menjadi asbab kepada tingginya kita punya darajat di hari akhirat, menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat di kubur, untuk menjadi peneman di kubur, syafi'an li ashabi, kata Nabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada tuannya di kubur dan juga di hari kiamat nanti. Darajat manusia akan diistimewakan, dibezakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut kepada darajat berapa banyak ayat-ayat Quran yang dihafal. Kita ni yang dah berusia ni mungkin susahlah untuk hafal Quran. Tapi anak-anak kita yang masih lagi kecil, biasakan mereka dengan hafal-hafal surah-surah Quran. Kerana orang yang hafal Quran, banyak hafal Quran, maka akalnya akan dipelihara oleh Allah. Apalagi yang hafizul Quran. Orang yang hafizul Quran, dia tidak akan nyanyuk. Tua macam mana pun, otaknya takkan nyanyuk, akalnya takkan jadi nyanyuk. Kerana apa? Kerana kehormatan Al-Quran yang dipelihara dalam hatinya, Allah akan jaga dia. Sebab tu orang-orang Arab, orang Arab ni susah kita nak jumpa orang Arab yang nyanyuk. Sebab mereka ni banyak hafal Quran. Kalau kami waktu belajar di Mesir dulu, kalau pergi exam Quran, satu tahun kena hafal 2 juzuk Quran. Jadi ujian exam Quran ni kira exam yang paling susah lah. Dia ada 2 ujian, ada ujian syafawi, ujian lisan dan ujian bertulis. Jadi kalau naik bas ni, kita nak pergi exam, kita akan baca Quran, ulang balik hafalan. Kadang-kadang yang betulkan kita punya bacaan driver bas, yang betulkan kita tegur kita punya bacaan salah tu konduktor bas. Ya walad, katanya, wahai budak, kau baca salah tu, dia betulkan pula. Ada kawan-kawan yang degil-degil sikit ketika jawab exam, kalau terlupa. Di Mesir, di Azhar, kalau waktu exam akan ada orang yang jual teh. Sebab examnya 3 jam, examnya memang susah lah. Jadi sambil exam, sambil mengopi lah kita ni. Ada orang yang akan bawa teh, siapa nak beli teh, dia bawa, nanti dia baca sambil jawab, sambil minum. Ada kawan-kawan yang degil ni, kadang-kadang teh tu dulu waktu saya belajar dulu harganya 1 pound Mesir, lebih kurang duit kita dalam 60 sen waktu tu. Jadi ada kawan-kawan yang degil-degil ni, kadang-kadang kalau lupa Quran, dia bagi duit lebih sikit pada orang yang buat teh tu. Kata, ya ammu, tolong sikit ni. Dia boleh hafal Quran 30 juzuk, pembantu teh hafal Quran 30 juzuk. Dia pula yang tolong betulkan, bagi soalan jawapan bocor. Demikian hafalan Quran yang Allah Ta'ala muliakan seseorang dengan hafal Quran, akalnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hafal Quran, maka hatinya akan dipelihara oleh Allah. Ibu bapanya akan diberikan syafaat di hari kiamat bila mana ada anak yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran ini sebagai teman kepada kita di hidup kita, dan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai mahjur. Dan Nabi pernah merintih kepada Allah dalam ayat Quran, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum aku ini ada sebagian mereka yang menjadikan Quran ini sentiasa letaknya di belakang, mahjur. Yakni bila nak saja baca Quran atau beramal dengan Quran, pada banyak keadaan mereka tidak pun mahukan Quran. Jadi Nabi kita meminta perlindungan dari Allah daripada menjadikan Quran sebagai mahjurah. Jangan jadikan Quran hanya sebagai perhiasan. Quran itu bukan untuk dihias.
bukan untuk dijadikan sebagai bahan-bahan untuk dicantik-cantikkan kita punya rumah. Tak. Ada orang kadang-kadang Masya Allah, dia punya Quran beserta dalam box itu punyalah cantik, tapi sayangnya kekal sebagai hiasan. Daripada zaman kahwin tu sampai sekarang tak buka. La haula wala quwata illa billah. Dapat hantaran kahwin lah katakan, sampai sekarang tak terusik box ni. Ini bukan tujuan untuk perhiasan, tapi Al-Quran tujuannya untuk dibaca, ditadabbur, maksudnya dijadikan sebagai panduan hidup. Makin banyak seseorang mendekat kepada Al-Quranul Karim, makin banyaklah akan bantuan syafaat Al-Quran di hari kiamat, yang tidak ada sesuatu yang akan membantu kepada kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk kita sempurnakan hari-hari yang berbaki daripada Ramadan ini. Kalaulah kita ni banyak culas, banyak lupa, banyak leka dalam hari-hari yang sudah berlalu, sekarang hari-hari yang akan datang kepada kita adalah hari-hari yang lebih bermakna. Kita akan mendekati kepada 10 malam yang terakhir. Kita masih lagi belum terlambat untuk golongkan diri kita sebagai golongan Ahlul Quran dalam bulan Ramadan. Kita masih lagi belum terlambat untuk dapatkan keampunan Allah. Kita masih lagi belum terlambat untuk mendapatkan segala pemberian yang ingin Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Masih lagi belum terlambat kepada kita. Dan jangan juga kita jadi orang yang zalim kepada diri kita. Jangan jadi orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ingat balik dulu kita pernah mengemis kepada Allah, kita pernah minta kepada Allah, ya Allah berkatilah bulan Rajab kami, berkati bulan Syaban kami, sampaikan kami dalam bulan Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. 2 bulan kita berdoa kepada Allah, sampaikan dalam bulan Ramadan. Ini sudah Allah berikan Ramadan, maka janganlah kita mengabaikan kurniaan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bukanlah Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berjumpa dengan Lailatul Qadar, menghidupkan 10 hari yang terakhir daripada Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, dan mudah-mudahan rumah kita juga akan dihidupkan dengan bacaan-bacaan ayatul Quran pada hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jalan kita ni boleh tak? InsyaAllah. Untuk semua ke? Boleh ajak kan? Boleh. Berlatih tak? InsyaAllah. Ada semua ada ni. Boleh, boleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran diucapkan kepada guru kami Al-Habib Al-Allamah Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Hasani. Salah satu kitabnya adalah Al-Kunuz Al-Hasinah fil Adiyah As-Saminah. Ini merupakan di antara karangan beliau yang cukup banyak. Dalam buku ini pun ada dituliskan beberapa karangan beliau. Alhamdulillah, saya berkesempatan 2 kali bertemu dengan beliau di Madinah, dan beliau merupakan anak murid kepada Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan sempat untuk mendapatkan ijazah daripada beliau. Maka dengan sanad yang bersambung terus kepada pengarang kitab, dengan rendah diri saya mengijazahkan kitab Amalan Salafus Salih